Jika Islam dihina, tindakan lambat ataupun tak ambil tindakan langsung. Tetapi jika agama lain yang menjadi mangsa penghinaan, tindakan pantas dikenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel saya. Dalam dunia yang semakin terbuka dengan kebebasan ekspresi, ada satu garis yang tidak boleh dilangkaui. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain, dan ini yang mencerminkan wajah dan identiti Malaysia. Bukan hanya kepada orang Islam untuk orang non-Muslim, demikian juga bukan khusus kepada non-Muslim, kepada Muslim sahaja. Baru-baru ini, penyampai Radio Era dalam segmen 3 Pagi Era telah mencetuskan kontroversi yang sangat hangat apabila melakukan tarian yang dianggap menghina agama Hindu. Saya yakin dan percaya bahawa mereka tidak tahu pun perbuatan itu dianggap sebagai menghina salah satu daripada agama di Malaysia. Justru selepas menyedari kesilapan berkenaan, mereka akhirnya tampil memohon maaf. Namun, mungkin kerana mereka kurang ilmu, kurang kesedaran ataupun mungkin sangat stres, akhirnya dibuatlah satu konten mohon maaf di Batu Cave yang hakikatnya tak perlu pun. Malah ia turut memalukan seluruh umat Islam. Termasuklah saya sekali yang menyaksikan video permohonan maaf dekat Batu Cave tu. Dia minta maaf tapi geng-geng Batu Cave tu tak terima pun permohonan maaf dia. Isunya sahabat-sahabat, kesilapan secara terbuka perlu dibuat permohonan maaf secara terbuka juga. Dan mereka telah lakukan hal berkenaan. Pun begitu, perkataan "kami maafkan kamu" tidak perlu diharapkan melainkan daripada seorang sultan. Apa yang orang silap atau orang yang salah itu perlu bersedia ialah tindakan-tindakan undang-undang yang mereka perlu terima selepas daripada isu ini viral. Sahabat-sahabat, dalam kes Haris Iskandar dan Cecilia Yap, mereka dah minta maaf dah, mereka buat salah tu, dan dah dipanggil dah. JAKIM dah panggil, Bukit Aman pun dah panggil. Tapi dia tak akan berhenti takat tu saja. Tak akan berhenti takat minta maaf saja. Mereka berdua didenda sebanyak RM10,000 setiap orang. Kes KK Mat sebelum ini juga sama. Pengurus besar mereka telah mohon maaf secara terbuka, siap pergi jumpa agung untuk tujuan tersebut. Namun tindakan itu tidak berhenti setakat itu sahaja. Syarikat berkenaan kena denda RM60,000. Dulu ada seorang Muslim mangkuk hayun yang hina Islam dan Rasulullah. Dia pun kena denda RM50,000. Tapi last-last dia masuk penjara. Sebab apa? Sebab tak dapat bayar denda berkenaan. Terkini, semalam baru lagi mai pula seorang rakyat Malaysia beragama Hindu yang mangkuk hayun. Dia menghina agama Islam. Tidak mencerminkan wajah Malaysia yang baik, rakyat Malaysia yang baik, dan tidak juga mencerminkan wajah seorang yang menganut agama Hindu yang baik. Tak lama lagi, percayalah, dia ini juga akan keluarkan permohonan minta maaf. Sebab JAKIM dah keluarkan tindakan, dah buat report polis, orang ramai pun dah buat report polis berkaitan tentang hal berkenaan, dan setahu saya ada menteri yang dah keluarkan kenyataan berkaitan tentang isu tu. Sahabat-sahabat kena ingat, tindakan undang-undang untuk isu 3R bukan main-main dalam kerajaan madani ini. Kerajaan yang dikemudikan oleh PMX ini sangat tegas dengan isu 3R. Namun persoalannya, adakah isu agama di Malaysia semakin hari semakin parah? Atau adakah kita sebenarnya berdepan dengan satu gejala yang lebih besar daripada ni? Iaitu ketandusan sensitiviti agama dalam masyarakat. Tak kiralah agama Islam ke, agama Kristian ke, Hindu ke, Buddha ke, atau mana-mana agama yang lain, yang mana mereka ni ada individu di dalam agama berkenaan yang ada masalah sensitiviti agama. Tak sensitif terhadap isu agama orang lain. Demikian juga sahabat, sebab benarkah sentimen sebahagian daripada orang, mereka mengatakan bahawa jika berlaku kepada orang Islam, cepat sahaja pihak berkuasa bertindak. Tapi kalau ada orang agama lain hina Islam, tak ada apa-apa tindakan. Betul ke kenyataan ni? Atau ini hanyalah permainan kotor orang-orang politik dan tak suba kepastian lalu dipercayai oleh pembaris dan juga pemadam? Hari ini kita bincangkan. Sahabat-sahabat, satu persoalan yang sering timbul dalam masyarakat ialah tanggapan bahawa tindakan terhadap penghinaan agama berbeza-beza bergantung kepada agama yang dihina. Ada yang mendakwa bahawa jika Islam dihina, tindakan lambat ataupun tak ambil tindakan langsung. Tetapi jika agama lain yang menjadi mangsa penghinaan,
tindakan pantas dikenakan. Adakah benar satu persepsi ini atau ia hanyalah persepsi liar sahaja? Pertama, sahabat-sahabat, pergi kepada fakta kes, pergi kepada tindakan undang-undang. Jika kita lihat secara objektif, terdapat banyak kes di mana individu yang menghina Islam telah pun dikenakan tindakan tegas. Tak kiralah sama ada yang menghina itu beragama Islam ataupun bukan Islam. Sebab tu kita baca tentang tindakan mahkamah kepada KK Mat, bukan Islam. Haris Iskandar, Cecilia Yap yang bukan Islam. Stand-up komedian wanita yang buka baju kurung dan tudung dalam sebuah kelab malam di TTDI. Yang tu orang Islam tu. Dan semua mereka sudah diambil tindakan. Yang kedua, perlu dirujuk kepada liputan media dan perspektif umum. Pada pendapat saya, media ni dia ada sifat berat sebelah. Yang lebih suka mensensasikan isu berbanding menyebutkan fakta kes. Tak kiralah media perdana, TV, radio ataupun media sosial seperti di YouTube, TikTok, Facebook dan seumpama dengannya. Mereka lebih suka mensensasikan isu berbanding menyebutkan fakta kes. Bayangkan apabila sesuatu isu menjadi viral. Ramai yang menghasilkan video, buat konten-konten berkaitan tentang hal tu. Tapi bila keputusan mahkamah ataupun proses undang-undang dah diputuskan, jarang pula mendapat liputan yang meluas daripada media yang sama. Yang ketiga, isu politik dan manipulasi sentimen agama. Tidak dinafikan, sentimen agama sering dimanipulasi oleh pihak tertentu untuk berkepentingan politik. Ada pihak yang sengaja memperbesarkan ataupun memperkecilkan isu penghinaan agama bergantung kepada agenda mereka sendiri. Ini mewujudkan jurang kepercayaan dalam masyarakat dan menimbulkan ketegangan yang tidak perlu. Orang yang beragama Hindu naikkan isu ini secara berlebihan. Orang yang beragama Islam naikkan isu ini berlebihan. Orang yang beragama Kristian naikkan isu ini berlebihan. Demikian juga di dalam agama-agama yang lain yang wujud masalah-masalah seperti ini. Yang keempat, keadilan dan ketegasan dalam penguatkuasaan. Apa yang penting sebenarnya, sahabat, bukanlah soal agama mana yang lebih dilindungi. Bukanlah soal Islam lebih dilindungi berbanding agama Hindu. Tidak. Dalam konteks negara kita juga tidak berbincang agama Buddha mesti lebih dilindungi berbanding agama Islam. Bukan itu konteksnya. Tetapi sejauh mana ketegasan undang-undang dilaksanakan secara adil. Undang-undang Malaysia sebenarnya sudah jelas dalam perkara ini. Mana-mana penghinaan terhadap agama, tak kiralah agama Islam ke, agama lain ke, boleh dikenakan tindakan. Oleh itu, masyarakat perlu melihat fakta sebelum mempercayai sebarang naratif yang dimainkan oleh pihak berkepentingan. Tak kiralah geng-geng taik politik ke, ataupun orang-orang yang duduk di dalam satu kepompong tugas-tugas tertentu ke, orang kerajaan ke, orang bukan kerajaan ke, ataupun orang pejabat atau seumpama dengannya. Sahabat-sahabat, JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dia sendiri telah keluarkan kenyataan dan hari ini kita tengok bertalu-talu keluar kenyataan media daripada pihak JAKIM yang mungkin sebahagian orang kata, tak pernah nampak JAKIM saya aktif ini. Saya yakin orang yang kata macam ni, dia tak subscribe pun JAKIM punya channel. Tak kira lah Facebook ke, TikTok ke, YouTube ke, dia tak tengok langsung JAKIM. Jadi dia tak tahu isu-isu yang JAKIM lakukan, tindakan-tindakan yang JAKIM sudah buat. Mereka ingat JAKIM ni tak pernah langsung ambil tindakan dan ambil peduli tentang urusan umat Islam. Padahal JAKIM sentiasa tegas dan pantas dalam isu-isu seperti ini. Antara perkara utama yang ditekankan oleh kenyataan media terbaru JAKIM ialah setiap agama perlu dihormati. Tak kiralah Islam ke, Hindu ke, Kristian ke, Buddha atau lain-lain. Setiap agama ini, setiap kepercayaan ini mempunyai nilai suci yang tidak boleh dipermain-mainkan. Yang kedua, Malaysia Madani menekankan toleransi dan keharmonian. Sikap memperlekehkan agama lain bukan sahaja bertentangan dengan ajaran Islam, malah boleh mencetuskan ketegangan antara kaum. Yang ketiga, JAKIM sebut kebebasan beragama dijamin dalam perlembagaan. Ini bermaksud sebarang bentuk penghinaan terhadap mana-mana agama adalah melanggar semangat undang-undang negara. Dan JAKIM terbitkan satu ayat surah Al-An'am ayat 108, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun.
Janganlah kamu mencerca benda-benda yang mereka sembah yang lain daripada Allah. Kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu dia menerangkan kepada mereka apa yang telah dilakukan. Jelas di sini Islam melarang umatnya daripada cerca, hina, kata buruk kepada kepercayaan agama lain. Jadi mengapa masih ada yang berani mempermainkan sensitiviti agama seperti ini? Sahabat-sahabat, ini bukan kali pertama berlaku. Bukan kali pertama muncul isu ini. Kita pernah melihat individu dalam media sosial yang sengaja mempersendakan ritual agama lain demi meraih likes dan populariti. Tak kira lah orang agama Islam ataupun bukan Islam. Bahkan orang Islam sendiri, seperti yang berlaku kepada geng-geng paranormal Nazhan itu dan juga geng-geng dia, yang mana mereka buat aktiviti paranormal, menipu orang Islam, kononnya hilanglah si Ika itu. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya, mereka telah melakukan pembodohan kepada masyarakat. Dan mereka telah menunggang agama. Mereka telah menghina agama Islam. Siap buat solat hajat. Padahal itu adalah solat tipu. Semua tim mereka mengetahui tentang hal berkenaan. Tetapi itu adalah solat tipu. Sengaja dilakukan untuk konten. Tidakkah ini menghina Islam? Ya, sangat menghina Islam. Kita telah mengkritik isu ini sebelum ini. Kita juga pernah melihat iklan-iklan, konten-konten hiburan yang tidak sensitif terhadap kepercayaan masyarakat pelbagai agama. Kita juga pernah melihat ucapan pemimpin-pemimpin, selebriti-selebriti yang kadang-kala terlepas cakap dan menyinggung perasaan pihak tertentu. Sahabat-sahabat, sikap sambil lewa terhadap sensitiviti agama ini bukan sekadar satu kesilapan kecil, tetapi sebuah masalah sistemik yang perlu diatasi dengan kesedaran dan juga pendidikan yang jangka panjang. Oleh sebab itu, pengajaran yang kita perlu ambil di sini, yang pertama, jangan normalisasikan penghinaan agama. Setiap individu, terutama mereka dalam industri media, perlu lebih peka terhadap batasan budaya dan agama. Yang kedua, pendidikan sejak kecil. Sensitiviti agama perlu diterapkan dalam sistem pendidikan agar generasi yang akan datang lebih memahami kepentingan menghormati kepercayaan orang lain. Yang ketiga, undang-undang perlu dikuatkuasakan. Pihak berkuasa kena tegas terhadap isu seperti ini terhadap mana-mana individu ataupun organisasi yang sengaja memperlekehkan agama. Yang keempat, industri hiburan perlu lebih bertanggungjawab. Penerbit, penyampai radio, penggiat seni perlu lebih berhati-hati dalam menghasilkan konten-konten mereka. Sahabat-sahabat, menghormati agama lain bukanlah satu yang sukar. Ia bukan soal sekadar mengelak kontroversi, tetapi tentang memastikan Malaysia kekal sebagai negara yang aman dan harmoni. Sudah tiba masanya kita semua lebih matang dan bertindak dan tidak lagi membiarkan isu sebegini berulang. Jadi apa pendapat anda? Adakah permohonan maaf ini selesai? Ataupun video ini dapat memberikan pencerahan yang lebih mendalam? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga dapat manfaat yang sama. Sahabat-sahabat, ini baju baru terbitan daripada projek Memandaikan Umat dengan Ilmu dengan tulisan kanji yang mempunyai maksud ilmu di sini. Anda boleh beli baju ini. Demikian juga di bahagian belakang ada tulis member Syihabuddin Ahmad, eksklusif untuk member Syihabuddin Ahmad. Dapatkan link dekat bahagian description. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya